Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang bermentor. Saya Nur Fahina Najwa binti Abdul Ghaffar, merupakan pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan daripada Politeknik Kampus Presiden Perlis. Hari ini saya akan membentangkan cadangan pelancongan berasaskan komuniti Filipin Kampung Batu 23 Sungai Universiti Selangor. Apa itu pelancongan berasaskan komuniti CBC? Nombor 1, pelibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek pembangunan pelancongan di sesebuah kawasan ataupun kampung. Nombor 2, sesebuah projek pelancongan yang disusun oleh komuniti itu sendiri. Nombor 3, menggalakkan komuniti bekerjasama dan penglibatan daripada dua belah pihak iaitu pelancong dan tuan rumah dalam aktiviti pelancongan. Nombor 4, memberi faedah kepada komuniti. Hasil keberjayaan saya dalam kajian tersebut, matlamat komuniti dan motivasi bagi pembangunan. Nombor 1, menambahkan pendapatan kepada penduduk kampung. Nombor 2, menjaga dan mengekalkan alam semula jadi. Nombor 3, menjadikan Kampung Batu 23 Sungai Negeri sebagai tempat tarikan pelancongan. Nombor 2, peta Kampung Batu 23 Sungai Negeri. Ini adalah peta yang saya hasilkan ni. Nombor 3, hasil kajian keberlaksanaan saya dalam Kampung Batu 23 Sungai Negeri. Betul luar kampung ataupun jalinan produk pelancongan, tempat-tempat yang menarik yang berada di sekitar kampung seperti Taman Alam Kuala Selangor yang terletak di Kuala Selangor yang jauhnya 39 km daripada Kampung Batu 23 Sungai Negeri. Kuala Ibu Nasi Ambeng yang terletak di Tanjung Karang yang jauhnya 29 km daripada kampung tersebut. Nombor 3, Padi Galeri yang tidak jauh daripada kampung itu, yang jauhnya ialah 15 km daripada kampung itu. Nombor 4, Kinchan 3D Art Gallery. Kinchan 3D Art Gallery mana pelancong boleh menangkap gambar ataupun mengaplikasikan memori mereka untuk melihat padi yang berada di Kinchan. Ini adalah senarai-senarai aktiviti yang berada di kampung itu seperti nombor 1, bot memancing, nombor 2, sawah padi, nombor 3, ladang rock melon dan buah tea, nombor 4, sunset ataupun kita dapat melihat matahari terbenam, nombor 5, pembuatan kuih tradisional, nombor 6, tindakan udang di kampung tersebut, nombor 7, Taman Alam Kuala Selangor, nombor 8, Orang Ibu Nasi Ambeng, nombor 9, Galeri Sawah Padi dan nombor 10, Galeri Seni 3D Kinchan. Seperti yang anda nampak itu ialah melawat tindakan udang dengan gambarnya di atas. Yang bawah itu ialah Warung Ibu Nasi Ambeng yang terletak di Tanjung Karang. Nombor 4, kesediaan bagi pembangunan CBT. Bengkel-bengkel yang saya cadangkan untuk kampung tersebut sebelum mengendalikan CBT ialah program perancangan dan pengurusan semula jadi, sumber alam dan semula jadi. Nombor 2, program hubungan tetamu dan tuan rumah. Nombor 3, program pemeliharaan budaya dan tradisi agar tidak pupus daripada generasi ke generasi. Penceramah-penceramah yang akan memberi ilmu serta berkongsi kepada kampung tersebut ialah Jabatan Pelancongan Malaysia ataupun Tourism Malaysia,
Nombor 2, Majlis Daerah Sabak Bernam. Nombor 3, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia ataupun MOPED. Bengkel latihan sebelum mengendalikan CBT. Nombor 1, latihan dalam talian pemasaran digital. Sebagai semua orang tahu, generasi sekarang menggunakan aplikasi digital untuk mempromosikan produk-produk serta package yang mereka ada. So, bagi saya, untuk mengendalikan CBT ini, orang kampung atau komuniti orang kampung ini perlu mendapatkan latihan pemasaran digital agar mereka lebih arif serta sangat mahir ataupun belajar sekadar basic untuk mengetahui pemasaran digital. Nombor 2, bercakap panggilan pelancong asing. Bercakap panggilan asing, sebagai semua orang tahu, English ialah merupakan bahasa Inggeris ialah merupakan bahasa antarabangsa. So, saya mencadangkan bengkel latihan perlu mengadakan bercakap dengan pelancongan asing agar komuniti serta orang-orang kampung itu dapat bercakap dengan orang asing atau pelancong yang datang ke kampung mereka dengan berbahasa Inggeris. Nombor 3, kemahiran pengurusan wang. Untuk mengendalikan CBT ini, pengurusan wang yang tinggi sangatlah memerlukan. Untuk bengkel latihan ini, saya akan mencadangkan penceramah yang sangat bertaliah serta mendapat penghijrapan. Penceramah yang akan memberi bengkel latihan ialah Jabatan Pelancongan Malaysia iaitu Treasure Malaysia. Nombor 3, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Nombor 4, Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Persatuan Usahawan Internet Malaysia akan mengajar mereka tentang bagaimana untuk memasarkan produk-produk serta package yang mereka ada ke digital. Nombor 4, Usahawan dan Pelajar dari Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pelancongan Hospitality. Peneraju bagi CBT ini ialah, yang saya cadangkan ialah Encik Haji Yusof bin Haji Sirat yang berumur 81 tahun juga merupakan bekas Setiausaha dan Ketua Kampung Batu 23 Sungai Libung. Nombor 2 ialah Encik Khairuddin bin Mat Khalid merupakan umur 52 tahun, merupakan guru di Sekolah Agama Parit 7 dan 2 Sungai Libung. Cadangan organisasi CBT saya ialah pertama sekali local champion iaitu akan dilaksanakan oleh Encik Haji Yusof atau Encik Khairuddin, Sekretariat atas Setiausaha, Treasurer ataupun Bendahari, ahli jawatan kuasa makanan, ahli jawatan kuasa transportation ataupun accommodation. Nombor 4, security government, ahli jawatan kuasa keselamatan. Dan last sekali ialah ahli jawatan kuasa kebersihan untuk memastikan alam semula jadi itu tidak cemar oleh mana-mana pelancong asing yang datang. Nombor 5, perkongsian bagi pembangunan CBT. Ini saya akan menyebutkan lebih detail tentang perkongsian ataupun partnership yang ada yang boleh dijadikan sebagai partnership untuk mengendalikan CBT. Nombor 1, NGO bagi badan bukan kerajaan ialah PUIM, Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Ia dapat membantu mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam pemasaran digital. Nombor 2, membantu meningkatkan pendapatan kawasan pelancongan tempatan yang akhirnya meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kualiti hidup serta membantu menyumbang kepada ekonomi negara. Nombor 3, mempromosikan tarikan pelancong dari segi lokal kepada pelancong lokal dan asing melalui pameran,
seminar, forum, media sosial, iklan, karnival, kegiatan lain dalam pemasaran dalam talian. Ini adalah faedah-faedah yang akan dapat oleh komuniti ini sekiranya mereka membuat partnership ataupun pengawalan aktiviti ini. Nombor 2 ialah bagi industri pelancongan, saya mencadangkan tourism Selangor. Antara faedah yang akan komuniti Batu 23 dapat ialah ia dapat mewujudkan permintaan perjalanan ke negeri ini dengan membuka masyarakat budaya dan emosi ke luar negara. Nombor 2, bekerjasama dalam melakukan sesuatu dengan orang luar negeri Selangor untuk menarik mereka datang ke kampung ini sebagai tarikan tempat kunjungan. Nombor 3, membantu penduduk kampung untuk mendedahkan kampung mereka kepada dunia luar. Nombor 4, mempromosikan dan mendedahkan tarikan semula jadi di Selangor. Bagi IPT atau universiti, Politeknik, saya mencadangkan Politeknik Malaysia iaitu daripada Politeknik Sultan Idris Shah. Antara faedah-faedahnya dapat pengetahuan mengenai asas bagaimana pembangunan pelancongan dan dana mengikut syariah dan cara yang betul. Nombor 2, evolusi produk yang dapat membantu masyarakat tempatan mempromosikan produk kampung dengan lebih mendalam. Nombor 3, memberikan latihan dan bingkai kepada orang kampung. Dan terakhir, dapatkan nasihat Politeknik Sultan Idris Shah juga dapat memberikan nasihat kepada kepada usahawan-usahawan ataupun orang-orang kampung di kampung Batu 23 Semenanjung untuk memulakan perniagaan mereka di atas talian serta off market. Dan last kali untuk agensi kerajaan, tak lain tak bukan saya akan mencadangkan MAPEC iaitu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Antara faedah-faedah yang diperoleh dapat meningkatkan dan memperdagangkan produk, aktiviti, kemudahan dan layanan pelancongan berdasarkan kekuatan dan keunikan daya tempatan. Nombor 2, mempromosikan pelabuhan pelancongan melalui 9 aktiviti, layanan pelancongan dan khidmat nasihat. Dan terakhir, menyusun peraturan dan panduan untuk meningkatkan mutu kemudahan pelancongan. Seterusnya, cadangan kecil produk pelancongan yang saya sendiri cadangkan ialah ini antara salah satu package yang saya buat hasil daripada interview dengan Encik Haji Muhammad Yusof dan Encik Herudin. Sebagaimana anda boleh melihat situ, gambar yang pertama ialah kampung pancing, kolam pancing di kampung Batu 23 Semenanjung, ladang Puati. Nombor 3 di pantai Batu 23 Semenanjung. Di bawah itu ialah pecel, iaitu makanan tradisi orang Jawa, kerana 98% daripada kampung tersebut ialah orang Jawa. Gambar di sebelah itu ialah ladang Rock Lion ataupun Tebika Susu. Sebelah itu ialah gambar bot ataupun laluan masuk untuk ke kampung tersebut. Ke bawah ada galeri, 3D Art Museum dan Taman Alam Tulisan. Pemasaran produk aktiviti ini saya memasarkan kepada warga asing, pelajar daripada Politeknik ataupun di sekitar Selangor, di dalam Selangor. Green Tourism ini merupakan pelancong yang suka kepada kehijauan. Nombor 4, tak lain tak bukan pelancong dari mana-mana market. Nombor 4 ialah pencinta pergi ke alam, kerana hidup ini mempunyai
menawarkan kita dapat melihat alam penjara yang berada di kampus tersebut. Dan yang terakhir ialah jom review gambar. Gambar dapat melihat aktiviti kampung itu kita menangkapkan gambar yang sangat cantik. Cadangan promosi yang saya cadangkan untuk memastikan pekerja ataupun program ini ialah melalui website Wix ialah suatu website yang sangat bagus untuk bagi orang-orang yang beginner. Nombor dua, Instagram ni kita dapat mengupload gambar-gambar yang cantik, dapat menarik pelancong untuk datang ke kampung ini untuk merasai tarikan serta budaya yang berada di sini. Nombor tiga, Twitter, kita dapat mengkongsikan pengalaman kita melalui Twitter. Nombor empat, Facebook kita dapat mengkongsikan kita punya titik serta menjadikan satu pusat, satu page di mana kita dapat semua information yang ada di Facebook. Nombor YouTube ini kita dapat mengaplikasikan sebuah video akan menarik pelancong untuk datang serta merasai pengalaman berada di kampung Batu 23 Sungai Jom. E-book yang saya buat ini ialah proposal untuk menarik pelancong